Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'du. Waalaikumsalam kepada semua pelajar. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Jumu'ah, ayat yang kedua. Ayat yang pertama, Allah bagi tahu kenapa dia layak disembah, kenapa Allah layak disucikan, kenapa Allah layak ditaati. Jadi Allah nak bagi tahu kenapa dia patut disembah. Kenapa? Sebab semua makhluk, sama ada yang berakal ataupun yang tidak, sama ada yang bernyawa ataupun tidak, semuanya berzikir mensucikan Allah. Jadi kalau satu orang ni ada satu juta orang selalu ingat pada dia, memuji dia, maka logiknya patut kita hormat orang ni. Itu kalau 1 juta. Tapi kerana Allah ni, Allah bukan 1 juta makhluk yang memujinya, yang berzikir padanya, tapi semua sekali, kecuali orang kafir dan orang munafik. Sama ada yang berakal, yang tidak, yang bernyawa ataupun tidak, semua mensucikan Allah. Jadi Allah patut sangat disembah, ditaati dan dicintai. Kemudian Allah nak bagi tahu dia juga patut disembah sebab dia adalah Malik. Dia adalah raja yang tak sama dengan raja manusia. Sebab raja yang ada pada Allah, sifat raja yang ada pada Allah iaitu Al-Quddus, raja yang suci daripada keaiban, daripada kelemahan, daripada kekurangan, daripada sifat-sifat yang lemah. Dan juga dia juga raja yang bersifat Al-Aziz, yang maha perkasa, yang boleh buat apa saja bila-bila masa, tanpa perlu bantuan, tanpa masa, tanpa tempoh. Dan bila Allah melakukan apa saja yang dikehendaki, tanpa boleh dihalang oleh sesiapa, dalam masa yang sama, semua tindakan Allah, semua perbuatan Allah adalah berdasarkan Al-Hakim, iaitu hikmah. Ada sifat kebijaksanaan. Jadi berbeza dengan raja yang, sifat raja yang ada pada manusia. Raja yang ada pada manusia banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Antara yang paling jelas ialah sentiasa berhajat, bergantung kepada yang lain daripadanya. Dan raja yang ada pada manusia juga, dia tidak ada sifat Al-Aziz. Dia tak boleh buat semua yang dia nak buat. Kadang-kadang nak buat sesuatu pun dihalang. Kadang-kadang ada halangan yang menyebabkan dia tak boleh laksanakan dalam waktu yang singkat. Dan raja juga yang ada pada manusia, kadang-kadang buat apa-apa tindakan tidak ada kebijaksanaan. Tak cerdik orang panggil ya. Kadang-kadang dia pecat orang tu, kadang-kadang dia bercakap menunjukkan bahawa dia tu tidak cerdik dan tidak bijak. Okey, itu ayat pertama. Ayat kedua. Ayat kedua. Jadi kaitan ayat pertama dengan ayat kedua. Kalau ayat pertama Allah bagi tahu dia hebat, dia suci, dia bersih daripada segala sifat kelemah dan kekurangan, maka hasilnya dia patut disembah, dia patut ditaati. Maka datanglah ayat kedua,
seolah nak bagi tahu macam mana nak mensucikan Allah, macam mana nak mentaati Allah. Jadi ayat kedua ni lebih kepada macam mana cara nak mentaati Allah yang hebat tu. Maka Allah kata huwallazi, huwa dialah allazi yang ba'asa telah membangkitkan ba'asa dalam bahasa Arab makna dia membangkitkan ataupun menghidupkan yang mati. Sebab tu selepas kita semua mati, selepas berlaku kiamat dan semua mati, dia panggil satu tempoh bi'sah, iaitu manusia akan dibangkitkan daripada kubur. Itu dia panggil bi'sah. Jadi bi'sah ni asal penggunaan perkataannya ialah menghidupkan yang dah mati. Okey, kalau menghidupkan manusia yang mati setelah berlaku kiamat, setelah semua manusia mati, itu kita boleh faham. Perkataannya ialah bi'sah ataupun ba'sah. Tapi dalam ayat ni Allah mengatakan dia telah membangkitkan ataupun telah mengutuskan. Siapa ni? Fil ummiyin, di kalangan ummiyin, mereka yang buta huruf. Jadi Allah memberitahu dia telah mengutuskan, membangkitkan di kalangan mereka yang buta huruf. Apa dia? Rasulan, seorang rasul. Seorang rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa ada ketika Allah guna arsala, mengutuskan, kita boleh faham. Tapi ada ketika Allah guna perkataan ba'sa, ada maksud yang tersirat. Jadi Allah nak bagi tahu ba'sa ni, Nabi Muhammad diba'asakan, diutuskan untuk apa? Adakah nak menghidupkan orang yang telah mati? Bukan. Tapi maksudnya ialah untuk menghidupkan orang yang hatinya telah mati. Jadi manusia ni bila tidak beriman kepada Allah, bila syirik kepada Allah, sebenarnya manusia tu hatinya telah mati. Dan bila hati manusia mati, seolah fizikalnya pun dah mati. Walaupun nampak bergerak, nampak bekerja, nampak makan dan minum, tapi bila hati mati, sebenarnya badan tu dah mati. Maka sebab tu Allah guna perkataan ba'asa. Jadi seolah Rasul dan Al-Quran ni menghidupkan jasad-jasad yang telah mati, iaitu hati yang telah mati. Nampak besar tak fungsi Rasulullah dan Al-Quran? Bukan, kalau setakat untuk dibaca, bukan fungsi Rasulullah, bukan peranan Al-Quran. Tapi peranan Al-Quran, peranan Rasulullah menghidupkan hati yang mati. Sebab tu Allah guna ba'asa. Allah sebut juga dalam surah lain bahawa manusia ni bila tak beriman, dia telah mati. Boleh buka surah Al-Baqarah. Surah Al-An'am 122. Surah Al-An'am 122.
Okey. Jadi Allah sebut jelas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, awaman kana maitan. Adakah man orang yang kana maitan adalah maitan. Maitan makna mayat. Allah guna perkataan maitan. Adakah orang ni mati? Bukan. Orang ni hidup, fizikalnya hidup tapi hatinya mati. Hatinya kufur, syirik kepada Allah. Bila kufur syirik pada Allah, walaupun fizikalnya hidup, Allah sifatkannya maitan, mati. Berapa ramai yang baca Quran, hati dia mati dan Allah kata dia mati tapi dia tak sedar. Dia baca Quran kemudian dia buat maksiat. Dia baca Quran kemudian dia buat zalim pada orang. Sebenarnya orang tu hatinya mati. Dan Allah sifatkan dia adalah maitan. Sama juga dengan hadis Nabi. Nabi kata yang maksud dia orang yang berzikir pada Allah dengan orang yang tak berzikir perumpamaannya seperti orang mati dan orang hidup. Kalau mulutnya, hatinya sentiasa ingat pada Allah, anggota badannya sentiasa taat pada Allah, Nabi kata inilah orang yang sebenar-benarnya hidup. Manakala orang yang lupa pada Allah, mulut tak berzikir, anggota badan tak taat pada Allah, Nabi kata sebenarnya orang ni telah mati. Yang ni yang ulama kata ada orang mati sebelum mati. Orang yang mati sebelum mati. Bila mati dia tak boleh buat apa-apa kan? Tak ada amalan. Tapi asalnya dia masih hidup. Siapa ni? Yang hatinya mati. Jadi sepanjang dia hidup, dia tak buat pahala. Sebab hatinya telah mati. Dan kata ulama sebaliknya, ada orang yang dah mati, tapi dia masih hidup. Orang yang dah mati, tapi sebenarnya hakikatnya dia masih hidup. Fizikalnya mati, telah ditanam dalam kubur, tapi amalannya, pahalanya berterusan. Jariah. Semoga Allah jadikan kita orang yang sentiasa hidup walaupun fizikal kita mati. Dan semoga Allah jauhkan kita daripada sifat orang yang mati walaupun fizikalnya hidup. Jadi Allah kata apa? Adakah sama orang yang mati, iaitu hatinya mati, fa ahyainahu, lalu kami menghidupkannya. Kami menghidupkan apa ni? Bukan fizikal, sebab fizikal dia tak mati. Kami menghidupkan hatinya. Di sini juga pengajaran, kalau hati mati, siapa yang akan hidupkan? Allah kata ahyaina, kami menghidupkan. Jadi pengajarannya apa? Pengajarannya kalau nak hidupkan hati, jangan cari manusia. Jangan cari tok bomo, jangan cari doktor. Sebab yang boleh menghidupkan hati manusia hanyalah Allah. Jadi kalau hati mati, hati keras, baliklah kepada Allah. Sebab dia pemilik hati yang sebenar. Dia saja yang boleh menghidup dan melembutkan hati manusia. Kemudian Allah kata apa? Dan setelah kami hidupkan hati manusia yang mati dengan Al-Quran, maka kami jadikan bagi orang ni yang dah ada cahaya, yang dah hidup ni, nur, baginya ada cahaya. Dan dengan cahaya tu yamshi bihi, dia berjalan finnas, di dalam masyarakat. Dia bekerja bersama orang tapi dalam cahaya. Kadang-kadang dia duduk tempat haram tapi dia tahu. Kadang-kadang ada makanan haram depan dia, dia tahu. Ada benda haram, dia tak tengok kat depan. Sebab apa? Dia ada nur cahaya. Ada orang terang, siang, lampu pun banyak, tapi tak tahu beza mana halal dan mana haram. Sebab apa? Hatinya mati. Kemudian Allah kata, adakah orang ni yang hati mati kemudian dihidupkan dengan Al-Quran? Adakah orang ni sama seperti orang yang fiz zulumat, dalam kegelapan? Adakah sama? Kegelapannya makna hatinya tidak ada cahaya. Nampak hebat. Macam orang munafik lah, pakaiannya hebat, bercakapnya hebat, ramai orang dengar, tapi hatinya fiz zulumat, dalam kegelapan. Bahkan Allah kata, laisa bi kharijin minha. Bukan setakat duduk dalam kegelapan, tak tahu beza hak dan batil, tapi dia tak akan keluar daripada kegelapan tersebut. Kita minta jauh daripada orang yang Allah sifatkan fiz zulumat, yang hatinya dalam kegelapan. Okey. Kemudian, jadi Allah nak bagi apa? Allah tu hebat, Allah tu suci bersih daripada kekurangan dalam ayat pertama.
Bahkan semua makhluk yang bernyawa, yang tak bernyawa, yang berakal, yang tak berakal, sentiasa berzikir mensucikan Allah. Jadi Allah nak beritahu kita macam mana kita nak besarkan Allah, nak sucikan Allah, nak mentaatinya, iaitu caranya dengan Allah mengutuskan di kalangan orang-orang yang buta huruf. Siapa ni? Rasul. Seorang Rasul. Dan Rasul pula minhum. Rasul adalah minhum, dari kalangan mereka. Dari kalangan mereka. Mereka di sini ialah bangsa Arab. Ya. Orang yang cakap tak serupa bikin, bagi harapan kosong. Ya. Orang yang hatinya mati. Okey. Jadi soalan di sini Allah kata Allah utuskan, Allah bangkitkan seorang rasul kepada siapa ni? Fil ummiyin, kepada orang-orang yang ummiyin. Apa makna ummiyin? Kalau seorang al-ummiyu. Al-ummiyu seorang. Kalau jamak, kalau ramai, al-ummiyun. Ataupun dalam ayat ni al-ummiyin. Okey? Jadi sekarang siapa yang sebenarnya buta huruf? Nabi ke ataupun masyarakat Arab? Kalau ikut ayat ni Allah kata Allah mengutuskan rasul. Allah tak kata Nabi buta huruf Tapi Allah kata Allah mengutuskan rasul kepada orang yang buta huruf. Jadi kalau ikut ayat ni sebenarnya siapa yang buta huruf? Siapa yang buta huruf? Kalau ikut ayat ni, yang buta huruf ialah masyarakat Arab jahiliah ataupun orang Quraisy Mekah. Apa dalil ni? Ummiyin. Jadi ummiyin ni berasal daripada perkataan apa? Al-um. Al-um. Al-ummiyu asal daripada perkataan al-um. Al-um apa makna dia? Ibu. Jadi kenapa? Apa kaitan buta huruf, tak tahu membaca, tak tahu menulis, tapi disandar pada ibu? Kata ulama, orang yang tak tahu membaca, tak tahu menulis, disandar kepada perkataan ibu, al-um, maka jadi al-ummiyu. Sebab apa? Sebab seolah orang yang bila anak tu baru dilahirkan, dia tak boleh membaca, tak boleh menulis. Kan baby baru dilahirkan, ada tak dah baru je lahir 2-3 hari boleh membaca, boleh menulis? Tak ada. Tapi bila dia sampai besar, dia tak boleh membaca, tak boleh menulis, maka perbuatan itu disandarkan kepada ibu, iaitu seolah dia baru dilahirkan. Kalau daripada kecil dilahirkan tak boleh membaca, tak boleh menulis, kalau sampai dewasa pun tak boleh membaca, tak boleh menulis, seolah dia baru dilahirkan oleh ibunya. Maka sebab itu buta huruf disandar kepada ibu. Sebab ibu yang melahirkan. Bukan nak menghina, bukan nak merendahkan ibu, tapi nak beritahu sifat tak boleh membaca, tak boleh menulis tu biasanya ada pada kanak-kanak, baby je. Bila kamu sampai besar pun masih tak boleh membaca, tak boleh menulis, seolah kamu macam baru dilahirkan. Okey? Okey, sekarang Allah kata Allah utuskan rasul kepada golongan ummiyun. Kita nak jelaskan orang Arab Mekah ni betul tak buta huruf? Betul tak orang musyrikin Mekah tak boleh membaca, tak boleh menulis? Soalan kedua, Nabi sendiri sebagai rasul ni adakah juga termasuk ummiyin? Jawapan soalan kedua, Nabi sendiri adalah ummi. Nabi sendiri adalah buta huruf. Siapa yang cakap Nabi buta huruf? Allah sendiri. Allah sendiri mengatakan Nabi buta huruf, dan kisah Nabi buta huruf ini dah sebut dalam kitab-kitab yang sebelum, kitab Taurat, kitab Injil. Cuba buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 157. Surah Al-A'raf ayat 157.
Ayat ni panjang tapi yang kita ambil bahagian awal. Allazina yattabi'una ar-rasul an-nabiyya al-ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Okey dah. Bukti Nabi juga adalah buta huruf ialah surah Al-A'raf ayat 157. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina, orang-orang yang mengikuti, yattabi'una, mengikuti Rasul. Jadi kewajipan umat Nabi Muhammad ialah bukan baca sirah, bukan belajar sirah, tapi kewajipannya ialah yattabi'una, ikut. Sebab itulah tanda kita cinta pada Allah ialah bukan baca sirah, bukan belajar sunnah, tapi ikut. Selagi kita belajar, selagi kita tak amalkan, kita bukan orang yang mengikut ataupun beriman kepada Allah. Jadi Allah puji orang yang mengikut Rasul. Siapa Rasul? Allah sifatkan dia juga Rasul, dia juga seorang Nabi, dan dia juga Al-Ummiyyi. Ni Al-Ummiyyi, seorang. Yang tadi Ummiyina, ramai. Jadi Ummiyina ramai, orang Mekah. Dalam ayat ni surah Al-A'raf, Ummiyyi seorang, iaitu Nabi. Benar buta huruf, tapi istilah buta huruf tidak sesuai diguna kepada Nabi atas kemuliaan Rasul. Sila guna perkataan yang lebih baik. Apa dia perkataan yang lebih baik? Dia kita kena faham. Kadang-kadang kita nak gunakan perkataan yang baik, tapi kita terperangkap dalam satu kesalahan. Kesalahannya apa? Kita nak guna perkataan yang baik. Contohlah, kita nak memuliakan Nabi, kita tambah Sayyidina. Kita terperangkap dalam satu kesalahan. Apa dia? Kita buat apa yang Nabi tak buat. Kononnya nak memuliakan Nabi. Bukan salah, tapi orang yang paling memuliakan Nabi ialah para sahabat. Para sahabat tak pernah guna perkataan Sayyidina. Sebab mereka faham memuliakan Nabi bukan dengan perkataan. Memuliakan Nabi ialah ikut Nabi. Sama juga dalam perkataan ni, Ummiyu. Dalam bahasa Arab, Ummiyu, bila diterjemah buta huruf. Buta huruf ni tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Sebenarnya sifat buta huruf memang tak baik. Saudara Roslan, sifat buta huruf memang tak baik, tetapi untuk Nabi baik. Sebab itulah bila ada tawanan orang musyrikin pada orang Islam, bila dalam peperangan Badar ada tentera musyrikin yang ditawan oleh orang Islam, apa Nabi buat kepada tawanan tu? Nabi suruh mereka mengajar membaca kepada orang Islam ataupun anak-anak orang Islam di Madinah. Kenapa Nabi suruh orang musyrikin mengajar membaca kepada anak orang Islam? Sebab sifat tak boleh membaca, sifat tak bagus. Sifat tak boleh menulis, sifat tak bagus. Kena hilangkan, wajib hilangkan. Tapi sifat ini khas untuk Nabi adalah baik. Sifat Nabi tak boleh membaca, Nabi tak boleh menulis adalah baik. Sebab itu adalah Allah yang menentukan, bukan kita. Jadi kita hanya menterjemahkan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, Ummiyu. Apa bukti sifat Ummiyu adalah baik untuk Nabi? Apa bukti? Buka surah Al-Ankabut. Buka surah Al-Ankabut ayat 48. Ya.
Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu wala takhutuhu biyamini izan lartaba al-mubtilun. Okey, surah Al-Ankabut ayat 48 kan. Okey, cuba kita tengok Allah beritahu, wa ma kunta, tidaklah adalah engkau wahai Muhammad. Allah bercakap dengan Nabi Muhammad. Wa ma kunta, tidak adalah engkau tatlu, boleh membaca. Hanya Allah tak sebut ummiyu, tapi dalam ayat tadi Allah sebut ummiyu. Sekarang dalam surah Al-Ankabut Allah huraikan apa makna ummiyu, iaitu wa ma kunta tatlu. Satu, tak boleh membaca. Tidaklah engkau tatlu, boleh membaca sebelum. Min kitab, dari apa-apa kitab. Wala takhutuhu, dan yang kedua, tidak boleh menulis. Wala takhutuhu, dan engkau juga tidak boleh menulis biyaminihi, dengan kanannya. Allah sebut kanan tu sebab kemuliaan tangan kanan. Bila nak buat benda baik dengan tangan kanan. Apa sebab ni? Allah beritahu. Apa hikmah Allah jadikan Nabi tak boleh baca dan tak boleh menulis? Sebab tu saya kata sifat Nabi tak boleh membaca, tak boleh menulis adalah mulia, adalah baik, sebab ada hikmah. Tapi kalau sifat ni ummiyu ada pada selain pada Nabi, tak bagus. Wajib mak bapa ataupun sesiapa saja hilangkan sifat buta huruf. Sebab dia adalah sifat yang tidak bagus, bahkan menjadi penghalang untuk manusia mendapat ilmu dan mengenal Allah. Jadi Allah kata apa? Apa hikmahnya? Allah jadikan Nabi tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Izan lartabal mubtilun. Izan kalau begitu, lartaba. Irtaba makna ragu-ragu. Al-mubtilun, orang-orang yang batil, orang-orang yang sesat. Apa maksud dia? Kalau Nabi boleh membaca, ini hikmah dia. Kalau Nabi boleh membaca, Nabi boleh menulis. Izan kalau begitu, orang-orang yang sesat akan ragu-ragu pada Nabi. Kenapa? Kalau Nabi boleh membaca, orang musyrikin Mekah akan kata, Nabi baca Quran ni bukan daripada Allah, tapi dia baca hasil bacaannya daripada kitab-kitab orang-orang dahulu. Jadi dia akan tolak Quran yang disampaikan oleh Nabi. Alasannya apa? Sebab maklumat yang Nabi cakap, Nabi ambil daripada kitab orang dulu. Ataupun kalau Nabi boleh menulis pun, dia akan kata ini yang Nabi tulis ni, sebab Nabi boleh menulis, adalah daripada apa yang dia dengar daripada orang-orang dahulu. Maka untuk mengelakkan daripada tuduhan Nabi mereka Al-Quran, Nabi baca daripada kitab dahulu, Allah menjadikan Nabi tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Okey? Jadi bahasa yang kalau kata buta huruf tu, ya, sifat tak bagus, sifat yang buruk. Ya, tapi kepada orang lain. Kepada Nabi, bagus. Kepada Nabi, ada hikmahnya. Cuma, betul lah kalau boleh kita guna apa selain pada buta huruf. Nabi tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Sebenarnya makna samalah. Macam kita kata bodoh dengan tak cerdik kan. Bahasa tu bunyi lembut tapi maksudnya sama. Okey? Jadi sekarang ada pendapat mengatakan Nabi sebenarnya tak buta huruf. Sebenarnya pendapat itu bercanggah dengan Al-Quran. Bukti Al-Quran yang mengatakan Nabi ni buta huruf, satu surah Al-Ankabut ayat 48, yang kedua surah Al-A'raf ayat 157. Dan saya ulang sekali lagi, sifat tak boleh membaca dan tak boleh menulis kepada Nabi adalah sifat yang baik. Itu sengaja Allah jadikan sebab ada hikmahnya. Tapi sifat tak boleh membaca dan tak boleh menulis, kalau ada pada selain pada Nabi, adalah tak bagus dan wajib kita hilangkan.
Okey. Kemudian saya nak tanya ni, Allah mengatakan dia mengutuskan kepada golongan orang-orang yang buta huruf. Jadi orang musyrikin ni betul tak? Tak boleh membaca, tak boleh menulis. Jawapannya ada yang tak boleh menulis, ada yang boleh menulis, ada yang boleh membaca, ada yang tak boleh. Tapi kenapa Allah sifatkan dia ummiyin? Ini adalah secara umum Allah nak bagi tahu orang Mekah ni, orang musyrikin Mekah, dia tak ada kitab. Bila tak ada kitab, dia tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, Allah sifatkan dia sama seperti orang tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Walaupun pada hakikat mereka boleh membaca. Ada sebahagian boleh membaca, sebab tu dia boleh jadi pembesar Mekah, macam Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ramai yang boleh membaca, tapi tetap Allah sifatkan dia ummiyin. Apa sebab? Sebab mana-mana masyarakat, mana-mana individu yang tidak ada kitab, tidak ada ilmu, khususnya ilmu mengenal Allah, maka dia sebenarnya adalah orang yang sama seperti orang yang buta huruf. Boleh buka surah Al-Baqarah ayat 78. Surah Al-Baqarah ayat 78. Al-Baqarah 78. Okey. Cuba tengok Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum. Kita kena ingat surah Al-Jumu'ah ni sebenarnya Allah nak bongkarkan sifat buruk, akhlak buruk orang Yahudi. Nanti kita akan belajar ayat-ayat seterusnya. Sebenarnya intipatinya Allah nak bagi tahu sifat buruk, akhlak buruk orang Yahudi dalam surah Al-Jumu'ah. Jadi Allah kata dalam surah Al-Baqarah, ini Allah sebut khusus kepada orang Yahudi, tapi pengajarannya untuk semua. Allah kata apa? Wa minhum, ada di kalangan mereka iaitu ahli kitab, ada di kalangan mereka iaitu ahli kitab, ummiyun. Nampak? Ummiyun. Ni ummiyin. Kalau baris bawah ummiyin, kalau baris depan ummiyuna. Makna dia sama. Ada di kalangan mereka adalah ummiyun. Apa makna ummiyun tadi? Yang kita faham, tak boleh membaca, tak boleh menulis, tapi tak. Maksud ummiyun di sini ialah la ya'lamunal kitab. Ini definisi baru. Definisi baru ummiyun. Iaitu ada di kalangan orang Yahudi yang tidak faham kitab mereka. Mereka baca tapi mereka tak faham, ataupun mereka baca, mereka faham tapi mereka tak amal. Maka mereka sama seperti orang yang tak faham. Okey, kenapa? Soalan dia, kenapa Allah sebut ahli kitab ni boleh baca kitab, boleh menulis, tapi kenapa Allah sebut mereka juga adalah seperti ummiyun? Apa persamaannya? Persamaannya ialah orang yang buta huruf, dia tak boleh membaca, tak boleh menulis, dia tak ada ilmu. Logiknya dia tak ada ilmu. Tanyalah siapa-siapa buta huruf, yang tak boleh membaca dan tak boleh menulis, tanya apa-apa maklumat, dia akan jawab tak tahu. Sebab dari mana dia akan dapat maklumat? Membaca pun tak boleh, menulis pun tak boleh. Dia akan jawab tak tahu. Okey? Ahli kitab pula, dia boleh membaca, dia boleh menulis. Dia baca kitab mereka, tapi bila dia tanya apa maksud ayat yang kamu baca, dia akan jawab tak tahu. Jadi hasilnya, natijahnya, yang boleh membaca dengan yang tak boleh membaca, natijahnya sama, iaitu dua-dua tidak ada ilmu. Maka Allah kata, yang boleh menulis tapi tak faham,
mereka setaraf dengan ummiyun. Ini ayat ni Allah nak mencela. Sebab tu saya kata sifat ummiyun sifat tak bagus, kecuali pada Nabi je. Sifat ummiyun sifat yang tak bagus. Sebab tu dalam ayat ni Allah mencela orang yang buta huruf. Jadi sekarang kalau dia buta huruf, betul-betul tak boleh membaca, tak boleh menulis, dia tercela sebab tak boleh membaca. Tapi ada orang boleh membaca, ada boleh menulis, tapi apa yang dia baca dia tetap tak faham, maka dia juga adalah tercela. Bukan sebab tak boleh membaca, tapi sebab tidak berilmu. Sebab tak berilmu. Boleh faham? Jadi kita boleh tengok berapa ramai yang baca Quran dan berapa lama mereka baca Quran, berapa puluh kali mereka khatam, tapi bila dia tanya apa maksud, mereka tak faham. La ya'lamunal kitab. Maka rasalah Allah sedang menegur kamu ni lebih kurang sama dengan orang yang tak boleh membaca. Ada orang tak pernah baca Quran, bila dia tanya apa makna dalam surah Yasin, dia tak tahu. Yang kamu pula dah baca surah Yasin berpuluh tahun, beribu kali, bila ditanya apa pengajaran surah Yasin, kamu pun jawab sama dengan orang yang tak pernah membaca. Jadi kamu dengan mereka sama. Sebab tu Allah kata ummiyun. Habis apa yang mereka tahu? Illa amaniyah. Amaniyah ni angan-angan ataupun agak-agak. Sebab tu Allah kata wa inhum, tidaklah mereka ni ahli kitab, yang ada kitab, yang baca kitab tapi tak faham. Allah kata apa? Tidaklah mereka kecuali yazunnuna. Apa makna yazunnu? Sangka-sangka. Bila dia tanya apa maksud ayat ni, saya agaklah. Kenapa dia agak? Sebab dia la ya'lamu, tidak ada ilmu. Orang yang agak-agak ni sebenarnya sebabnya ialah dia tidak ada ilmu. Boleh baca surah panjang dalam solat, boleh baca, tak ada masalah. Tapi kewajipan kita, wajib kita faham ayat tu. Yang kita baca ke, yang kita tak baca, semua ayat Quran wajib kita faham. Jadi jangan buang masa. Hanya membaca saja, hanya khatam saja. Sambil membaca, sambil khatam, sambil memahami ayat itu. Ambil masa lama tak apa. Kalau Abdullah bin Umar pun untuk faham surah Baqarah dia ambil masa 8 tahun. Walaupun dia sahabat yang hebat, walaupun dia daripada bangsa Arab dan Quran dalam bahasa Arab, tapi nak faham, nak menghayati, nak beramal, dia ambil masa 8 tahun. Jadi kita tak ada masalah. Sangat hampir mustahil kita boleh faham semua ayat Quran. Tapi yang pentingnya apa dia? Kita usaha hari demi hari, satu ayat demi satu ayat untuk memahami, sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan baca je tapi tak ada usaha untuk memahami. Okey? Jadi sekarang Allah utuskan Rasul kepada siapa ni? Ummiyin. Siapa Ummiyin? Orang musyrikin Mekah. Kenapa mereka dipanggil Ummiyun? Ada dua maksud. Pertama, mereka betul-betul tak boleh membaca, tak boleh menulis. Bukan semua. Yang kedua, semua orang musyrikin Mekah tidak ada ilmu sebab mereka tidak ada kitab. Orang Mekah mana ada kitab? Orang Yahudi ada kitab. Orang Nasrani ada kitab. Orang musyrikin Mekah tak ada kitab. Okey? Maka apa peranan Rasul? Apa peranan Rasul? Dengan setelah diutuskan, peranan Rasul ialah yatlu. Dia selalu membaca. Alaihim, ke atas mereka. Ini peranan paling besar, paling utama Rasul diutuskan, iaitu membaca ke atas orang-orang ummiyin ayatihi, ayat-ayatnya. Jadi tugas Rasul baca ayat Quran. Sebab tu Allah tak jadikan Rasul tu orang kaya. Sebab tu Allah tak jadikan Rasul tu bawa harta. Sebab tugas Rasul bukan mengkayakan orang. Tugas Rasul bukan bagi projek. Tugas Rasul bukan bagi rumah. Tugas Rasul baca ayat. Okey, cukup tak baca ayat Quran? Tak cukup. Wa yuzakkihim, dan dia
Kalau kita perasan dalam bahasa Arab, yatlu, yuzaki, fa'il mudhari'. Satu lagi, yu'allim, fa'il mudhari'. Tiga-tiga tu fa'il mudhari'. Bila fa'il mudhari' menunjukkan apa? Siapa yang belajar bahasa Arab? Bila fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Jadi tadabburnya apa? Quran ni tak boleh baca bermusim. Quran ni tak boleh baca ikut suka kita je. Tak. Quran mesti dibaca sepanjang masa. Sebab tu Allah guna perkataan yatlu. Dan sebab itulah kerja Nabi pagi, petang, siang, malam, hari ini, minggu depan, tahun depan sampai mati baca Quran. Kemudian baca Quran saja tak cukup. Ada satu lagi, wa yuzakkihim, dan dia mensucikan. Mereka. Jadi tugas Rasul satu, sentiasa membaca Al-Quran. Allah tak sebut tugas Rasul membaca ayat kursi. Allah tak sebut tugas Rasul membaca surah Yasin. Tak. Allah kata baca ayatnya. Makna apa? 30 juzuk. Semua sekali. Baca Quran semua 30 juzuk. Jangan pilih ayat, jangan pilih surah. Kemudian yang kedua, sentiasa mensucikan. Mensucikan apa ni? Bila sebut mensucikan, makna mensucikan sesuatu. Jadi soalan dia, mensucikan apa? Benda yang paling bahaya apa dia dalam hidup ni? Najis ke? Kotoran ke? Apa yang paling bahaya? Yang menyebabkan manusia hidup tak tenang, hidup tak bahagia, dan kesudahannya dicampak dalam neraka. Jadi yang paling baik ialah akidah yang sesat. Jadi maksud mensucikan di sini ialah mensucikan akidah ataupun mensucikan hati daripada apa? Syirik, sesat. Jadi mensucikan akidah ataupun hati daripada apa? Daripada syirik. Ini bahaya paling besar ialah mensyirikkan Allah. Sebab bila dia syirik pada Allah, bila kufur kepada Allah, dia kekal dalam neraka. Dia tak akan keluar sampai bila-bila. Dibakar, hidup dalam api, makan api sampai bila-bila dan tak akan mati. Ini penyakit paling bahaya. Jadi fungsi utama Al-Quran, fungsi utama Rasul ialah satu, baca, tak cukup baca. Yang kedua, tujuan membaca untuk mensucikan akidah ni. Untuk mensucikan sifat-sifat hati daripada sifat-sifat keji. Sifat dengki, tamak, cinta dunia, sifat suka mengumpat, suka rasa dia hebat, suka rasa dia lebih pada orang. Ini peranan Al-Quran. Ini tugas Rasul yang paling besar dan utama. Okey, kemudian wa yu'allimuhum, dan dia sentiasa mengajar mereka Alkitab. Alkitab ni mana? Al-Quran. Peranan ketiga Rasul ialah sentiasa mengajar Al-Quran. Quran saja ke? Tak. Ada satu lagi, Al-Hikmah. Al-Quran dan Al-Hikmah. Apa makna Al-Hikmah? Pendapat, ada dua pendapat. Satu, sunnah.
sunnah Nabi. Yang kedua, pengajaran dari Al-Quran. Jadi bila sebut al-hikmah, ulama kata ada dua pendapat. Yang pertama, mengajar Quran, di samping itu sunnah Nabi. Yang kedua, mengajar Quran, di samping Al-Quran ada hikmah, iaitu ada pengajaran daripada setiap ayat. Macam kita sedang belajarlah. Ayat ni pengajarannya sekian-sekian. Itu maksud hikmah. Jadi yang mana satu betul? Dua-dua betul. Apa saja yang menghuraikan Al-Quran, maka dipanggil al-hikmah. Apa yang saja yang menjadikan kita faham Al-Quran, itu dipanggil al-hikmah. Okey? Sekarang jangan beli pen drive. Sekarang fokus pada kelas. Okey. Jadi hikmah ada dua. Satu, dua. Sunnah. Yang kedua, pengajaran. Kemudian Allah kata apa? Wa in kanu, dan sesungguhnya kanu adalah mereka min qablu, dari sebelum ini, lafi dalalin, pasti dalam kesesatan mubin yang nyata. Okey? Jadi apa faedah semua ni? Allah utuhkan Rasul, kemudian Rasul pula sentiasa baca Quran, sentiasa mensucikan mereka, sentiasa mengajar Al-Quran. Apa maksud mengajar di sini? Maksud mengajar di sini ialah mengajar maksud-maksud ayat Al-Quran sampai manusia faham dan sampai manusia ikut. Saya ulang, maksud mengajar di sini ialah mengajar maksud-maksud ayat Al-Quran sampai manusia faham dan sampai manusia ikut. Barulah sampai tahap mensucikan. Jadi kalau ikut tertib sebenarnya ikut tertib tak ni? Membaca, mensucikan, mengajar. Kalau ikut logik lah, adakah susunan ni ikut tertib ataupun terbalik? Ataupun sepatutnya tertib dia macam ni. Kalau ikut tertib, satu membaca, yang kedua mengajar, yang ketiga barulah suci. Jadi sebenarnya yang mana ikut tertib? Yang saya tulis, baca, mengajar dan mensucikan hati, ataupun yang ditulis dalam ayat ni? Okey. Apa jawapannya? Apa jawapan dia? Ya, sekarang ada dua. Satu, ikut ayat ni membaca, kemudian mensucikan, kemudian mengajar. Kemudian yang saya beritahu, baca, mengajar, barulah berlaku proses suci hati ataupun suci akhlak. Jadi antara dua ni, yang mana ikut tertib? Pemborong cili bara,
membaca, mengajar, suci hati. Jadi yang mana? Yang mana betul ni? Yang mana betul? Yang betul ikut tertib ialah yang ni. Yang ni ikut tertib. Sebenarnya yang ikut tertib pun Allah sebut dalam Al-Quran. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 129. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 129. Ini doa Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Tengok ikut tertib tak? Satu, yatlu alim ayatika. Okey, kemudian yang kedua? Wa yu'allimuhumul kitab. Yang ketiga, wa yuzakkihim. Kalau ikut surah Al-Baqarah ayat 129, ini ikut tertib. Sebenarnya yang saya tulis itu adalah daripada ayat Quran, bukan daripada saya. Ini yang Allah sebut ikut tertib. Bila ni? Masa Nabi Ibrahim berdoa setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS membina Kaabah. Jadi tengok pandangan jauh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bila dia bina Kaabah, dia nak orang beriman. Bila nak orang beriman, bukan zaman dia aja, dia nak sampai bila-bila. Sebab tu doa dia apa dah? Kalau nak manusia beriman, kena ada benda ni. Apa dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'as, utuskan, fihim, di kalangan orang Mekah yang akan datang, rasulah, seorang rasul. Minhum, daripada kalangan mereka, daripada orang Arab sendiri. Apa tugas rasul tu? Satu, yatlu alaihim, sentiasa membaca kepada mereka ayat-ayat engkau. Ini Nabi Ibrahim berdoa bila ni? Masa lepas bina Kaabah. Makna jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, saya ingat 1000 tahun lah. 1000 tahun. Tapi Nabi Ibrahim ni, orang beriman, sentiasa memikirkan tentang orang lain. Bukan zaman dia saja, tapi untuk jangka masa panjang. Sebab tu bila kita berdoa, jangan doa untuk kita saja. Jangan doa anak cucu kita saja, tapi doalah untuk umat Islam yang di mana-mana dan akan datang. Itu makna hati kita ada rahmat kepada semua orang, bukan untuk kepentingan diri dan keluarga kita sahaja. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, seorang rasul, utuskan. Kalau aku bina Kaabah, tak ada rasul, tak ada faedah. Manusia tak akan jadi baik dengan Kaabah. Tapi manusia akan berubah, akan jadi baik dengan apa? Satu rasul. Yang kedua, rasul tu buat apa? Membaca kepada mereka ayat engkau. Yang ketiga, dia mengajar Al-Quran. Bukan setakat dia baca je, betulkan tajwid, khatam, betulkan makhraj, taranum, tak cukup. Itu 5% daripada pengajaran Al-Quran. Betulkan tajwid, betulkan makhraj, itu hanya 5%. Tapi yang mengajar di sini ialah maksud ayat-ayat Al-Quran sehingga manusia faham dan ikut. Kemudian barulah proses yang ketiga berlaku. Apa dia? Kalau dah baca, kemudian dah faham dan ikut, berlakulah proses penyucian. Barulah hati akan jadi suci. Barulah dia akan tinggal berhala. Barulah dia akan tinggal perbuatan syirik, kufur. Barulah sifat-sifat mazmumah dia akan tinggal setelah berlaku dua proses ni. Ini ikut tertib. Jadi soalannya, kenapa dalam ayat ni Allah macam tak ikut tertib? Jawapan ulama dalam ayat ni macam tak ikut tertib. Sebab apa? Sebab masa Nabi Ibrahim berdoa, orang musyrikin tak ada lagi. Tak ada orang sembah berhala dekat Kaabah. Sebab masa tu Ibrahim dengan Ismail je ada. Jadi ikut tertib lah biasa, ikut tertib. Tapi masa Allah utuskan Nabi Muhammad kepada orang musyrikin, apa orang musyrikin buat masa tu? Mereka adalah penyembah berhala, penyembah tegar berhala. 360 patung. Semua orang musyrikin Mekah sesat, kecuali segelintir yang dipanggil ahli fitrah.
Jadi sebab mereka sesat, Allah sebut dahulukan mensucikan. Bila kamu baca Muhammad, fokus targetnya apa? Nak sucikan akhlak mereka, nak sucikan hati daripada kufur dan syirik. Sebab masa tu mereka hampir semua kufur dan syirik pada aku. Jadi bila baca Quran, fokus. Jangan fokus pada khatam. Jangan fokus pada hafal. Jangan fokus pada makhraj. Tapi fokus pada nak bersihkan hati orang Mekah daripada kufur, daripada syirik, daripada sifat mazmumah. Caranya apa? Caranya kena ajar mereka ayat Al-Quran, maksudnya pengajaran satu persatu. Okey? Jadi di sini disebut dahulu matlamat. Baca Quran apa matlamat? Suci. Caranya apa? Caranya taklim. Jadi bila sebut taklim, bukan sebarang taklim. Taklim bila sebut belajar ataupun mengajar, mesti ada kefahaman. Tak ada orang yang belajar apa-apa tapi sampai bila-bila tak faham. Tak ada. Belajar matematik, bila sebut belajar matematik, akhirnya faham. Bila belajar sains, akhirnya faham. Kalau tak faham, dia orang tak panggil belajar ataupun mengajar. Jadi kalau mengajar Al-Quran, maksudnya apa? Akhirnya kamu faham apa isi kandungan. Kalau kamu tak faham juga, kamu adalah ummiyun. Okey? Boleh yang ni yang sebab tu Allah kata apa? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sebelum datang Al-Quran, mereka sesat. Allah tak kata mereka miskin. Allah tak kata orang Mekah lapar. Itu bukan masalah besar. Allah tak kata Mekah ni tak ada pembangunan. Itu bukan masalah. Masalah besar ialah sesat. Dan nak rawat penyakit sesat ni satu je dengan Quran. Sebab itulah bila orang tanya saya, masing-masing tanya masalah masing-masing. Masalah keluarga, masalah kewangan, masalah kawan di office, masalah mak bapak, semua masalah tu tak akan selesai kecuali dengan Al-Quran. Buktinya apa? Orang Mekah ummiyun, orang Mekah sembah berhala, orang Mekah zalim, orang Mekah bunuh anak hidup-hidup. Semua masalah ada kat Mekah, tapi semua masalah selesai dengan apa? Dengan Al-Quran. Caranya apa? Ikut tertib. Baca, kemudian tadabbur macam kita buat ni, kemudian ikut. Tadabbur dan ikut. Jangan tak ikut. Bila tak ikut, mana tak sampailah tujuan. Sebab itulah berapa ramai orang baca Quran, berapa puluh ribu orang yang khatam Quran, berapa ribu orang yang hafal Quran, tapi masalah dalam masyarakat kita semakin merebak. Masalah akhlak semakin teruk walaupun mulut baca Quran. Mahat tahfiz semakin banyak. Sebab apa? Sebab tak ikut tertib ni. Yang biasa berlaku apa dia? Nombor satu je. Yang biasa berlaku, kebanyakan di mana-mana, nombor satu. Kalau pergi masjid, orang baca Quran. Pergi mahat tahfiz, orang hafal Quran. Dia tak pergi kedua ni. Jarang sangat pergi yang kedua. Bila tak pergi yang kedua, tak berlaku yang ketiga. Panas baran tak hilang bila tak faham Quran. Dengki tak hilang bila tak faham dan tak ikut Al-Quran. Bacalah Quran 20 tahun, 30 tahun, tapi kalau tak faham, dia tak akan ikut. Maka akhlak tak akan jadi baik. Hati tak akan jadi suci. Sebab itulah bukti Nabi duduk kat Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun ni. Yang asalnya buta huruf, yang tidak ada tamadun. Kita baca tamadun Parsi, Rom, mereka ada tamadun. Mereka bertamadun sebab mereka ada kitab, mereka ada panduan. Orang Mekah ni tak ada tamadun. Orang berdiri kencing dalam masjid. Tak ada tamadun, tak ada akhlak. Sebab apa? Sebab mereka tak ada kitab. Kerja mereka apa dah? Belah kambing. Tapi akhirnya Quran dengan cara ni, Nabi berjaya mengubah orang Badui yang belah kambing, yang tak ada tamadun, yang buta huruf, menjadi pemimpin dunia. Yang boleh menguasai dunia. Hampir 2/3 dunia. Nabi boleh tukar mindset akhlak orang Arab Mekah menjadi pemimpin dunia. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan caranya ni. Jadi pengajar untuk kita nak ubah diri kita, nak ubah suami, nak ubah anak, nak ubah masyarakat, nak ubah apa saja dengan Al-Quran. Selagi tak ubah dengan Quran, dia tak akan mengubah apa-apa. Okey? Kita berhenti setakat ayat yang kedua. Okey, saya nak habiskan ayat ketiga. Azhar, kita ambil satu ayat lagi. Ayat ni pendek.
Okey, timbul soalan. Ayat ni Allah kata Nabi diutus pada orang buta huruf. Siapa? Orang Mekah. Sebab apa? Sebab mereka dulu sesat. Jadi nak hilangkan sesat dengan Al-Quran je. Okey? Timbul soalan. Habis orang lain, orang yang bukan Arab, orang India, orang Jepun, orang Afrika, orang Amerika, adakah Nabi diutuskan juga pada mereka? Ya. Jawapannya, ya. Apa dalil? Ayat yang ketiga. Allah kata apa? Wa akharin. Dan mereka yang lain. Minhum. Dari kalangan mereka. Akharin, selain pada mereka. Siapa? Selain pada orang Arab Mekah. Siapa ni? Ada satu hadis sahih riwayat Bukhari, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami duduk bersama Nabi dan bersama kami ada Salman Al-Farisi. Jadi Abu Hurairah bertanya Nabi, siapakah dimaksudkan akharin? Siapa yang dimaksudkan dengan akharin? Maka Nabi berkata, ni, orang macam Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Dia bangsa Parsi. Kalau sekarang Iran lah. Maknanya maksudnya Nabi diutuskan untuk semua bangsa. Ummiyin Arab, akharin semua bangsa. Jadi Jepun termasuk akharin. Orang Melayu di Malaysia masuk akharin. Lama belum mereka beriman dengan mereka. Ini yang akhir ini bangsa-bangsa lain yang tak hidup, tak sempat dengan Nabi. Ramai lagi yang akan datang selepas Nabi dan tak sempat jumpa Nabi, tak sempat lihat Nabi. Maka Allah bagi jaminan. Kalau sekarang tak penting Nabi ada kat depan. Yang penting ikut manhaj Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Yang penting ikut Nabi. Berapa ramai yang tak sempat jumpa Nabi, tak pernah lihat Nabi, tapi dia ada orang beriman, ahli syurga. Dan berapa ramai yang sempat jumpa Nabi, tengok Nabi, tapi jadi penentang tegar kepada Nabi. Jadi yang pengajarannya bukan sempat bersama Nabi, tapi ikut ataupun tak. Jadi Allah puji, ada golongan yang lain yang bukan daripada bangsa Arab, yang belum mengikuti orang-orang Arab beriman kepada engkau. Wahwal aziz, dan dia adalah Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Hakim, lagi Maha bijaksana. Jadi Allah ulas sekali lagi, wahwal azizul hakim. Dalam ayat pertama Allah dah sebutkan di hujung ayat pertama, wahwal azizul hakim. Sekarang Allah ulang lagi. Maksudnya apa? Jadi kalau Allah nak ubah masyarakat Arab yang paling teruk, yang paling jahat, yang paling zalim, bahkan kepada anak sendiri pun mereka bunuh, kalau Allah nak ubah, mudah je. Allah hantar Rasul, Allah bagi Quran je. Tak perlu duit, tak perlu projek mega. Sebab apa? Allah Al-Aziz dan Allah Al-Hakim. Sebab itulah kalau pakai logik akal kita, kalau nak ubah manusia perlukan duit banyak kan, perlu bangunan sekolah, perlukan bajet yang besar untuk memberi pendidikan. Tapi kita tengok sekarang berapa banyak kerajaan belanjakan untuk bina sekolah, untuk bagi kemudahan kepada guru, kepada pelajar, sekolah asrama penuh, sekolah agama macam-macam. Tapi semua tu tak boleh mengubah. Sebab apa? Sebab dia tak ikut Al-Aziz, Al-Hakim. Nak mengubah manusia tak perlu bangunan. Nak mengubah manusia tak perlu bajet besar. Sebab tu Allah hanya hantar seorang Rasul yang miskin, yang anak yatim. Tapi bersama Rasul yang miskin dan anak yatim, Al-Quran. Dengan Al-Quran, Nabi berjaya mengubah masyarakat Arab yang tak bertamadun, yang asalnya bela kambing, menjadi pemimpin dunia. Jadi pengajar untuk kita nak ubah apa-apa, baliklah kepada Al-Quran. Semua masalah akan selesai. Okey, kita berhenti setakat ayat 3.
Adakah maksudnya selepas bertadabbur Al-Quran baru hati jadi bersih? Tak. Okey, dia yang main peranan penting untuk bersihkan hati. Quran tu hanya sebagai alat ataupun cara. Tapi yang lebih penting daripada Quran apa dia? Keikhlasan kita. Ada orang pergi belajar, ada orang tadabbur Al-Quran tapi tak ikhlas. Mana dia tak nak, maka Allah tak akan ubah. Sebab itulah Quran sampai pada orang Mekah dan bukan semua orang Mekah terima. Walaupun mereka faham. Kadang-kadang mereka mungkin lebih faham daripada kita sebab mereka bangsa Arab. Tapi sebab mereka tak ikhlas, mereka tak nak hidayah, Allah tak bagi. Saya bagi contoh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia daripada bukan bangsa Arab. Dia daripada Parsi, sekarang Iran lah. Bapa dia penyembah api, Majusi. Jadi jiwa dia tak tenteram dengan keadaan masyarakat dia dan keadaan keluarga dia. Dia rasa macam tak betul je. Maka akhirnya dia keluar daripada Parsi, dia pergi ke Syam. Dia jumpa orang Nasrani. Jumpa ulama Nasrani. Kemudian dia cuba nak berbincang, mungkin agama tu adalah yang paling baik untuknya. Tapi bila tengok agama tu dia rasa macam tak betul juga. Dia nak juga, fitrah dia rasa tak boleh terima. Agama Majusi pun tak boleh, agama Nasrani pun tak boleh. Akhirnya orang Nasrani bagi cadangan pada dia, kamu pergilah ke Madinah. Dan Madinah ni ada akan datang, akan muncul seorang Nabi. Dia akan baca kitab. Jadi Salman Al-Farisi daripada Parsi ke Syam, daripada Syam ke Madinah. Untuk apa? Ikhlas nak cari kebenaran. Maka akhirnya sampai di Madinah dia jumpa orang Yahudi. Kemudian bila Nabi sampai je Madinah, terus dia beriman. Sebab fitrah dia rasa inilah agama yang paling betul dan tepat. Dan sebab ini punca utama kita boleh berubah. Keikhlasan, betul-betul ikhlas nak hidayat. Maka Allah akan tunjuk. Bahkan ada riwayat mengatakan Allah panjangkan umur Salman Al-Farisi sampai umur 120. Supaya apa? Supaya sempat dia jumpa Nabi dan dia beriman kepada Allah. Kenapa? Sebab niat dia betul-betul nak hidayat. Jadi, yang paling asas untuk kita berubah bukan tadabbur sahaja. Yang paling-paling penting ialah setakat mana kita ikhlas nak berubah. Bila belajar Quran, mindset kita nak apa? Kalau setakat nak mendengar, kita tak akan berubah. Setakat nak penuhkan masa kosong, kita tak akan berubah. Setakat nak seronok-seronok, kita tak akan berubah. Tapi kalau mindset kita, aku nak tadabbur Al-Quran, ya Allah, aku nak faham apa engkau cakap. Dan aku nak ikut apa saja perintah engkau. Walaupun nafsu aku tak suka. Sebab aku ni terlalu banyak kelemahan. Terlalu jahil, terlalu banyak dosa. Aku nak kembali kepada engkau. Dan aku bersedia berubah bila-bila masa. Dengar je, kau akan berubah. Kalau betul ikhlas macam ni, wallahi, orang ni akan berubah. Orang ni akan berubah. Sebab Allah dah janji dalam akhir surah Al-Ankabut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam akhir surah Al-Ankabut, Allah janji, dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh fina untuk mencari hidayah daripada kami, lanahdiyannahum, pasti sesungguhnya kami akan tunjuk hidayah padanya, macam Salman Al-Farisi. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, man tadabbara Al-Quran taliban lil haq tabayyana lahu al-huda. Siapa yang tadabbur Al-Quran betul-betul taliban, mencari, menuntut kebenaran, mencari kebenaran untuk diamalkan. Kalau betul dia tadabbur Al-Quran, betul-betul nak cari kebenaran dan nak ikut, Allah akan lapangkan hatinya, Allah akan mudahkan untuk dia laksanakan apa yang dia faham daripada Al-Quran. Okey? Jadi tadabbur penting, tapi yang paling penting daripada itu, setakat mana kita ikhlas nak berubah. Sebab tu saya bagi tahu ramai yang ikut kelas agama, ramai yang ikut kelas tadabbur, tapi tengok akhlak dia tidak ada tazkiyah, yuzakkihim tak berlaku. Walaupun baca dah, yu'allim dah, tapi proses ketiga tak berlaku. Ada something wrong. Mungkin dia tak ikhlas. Wallahu a'lam. Ulang balik kalimah lamma yalhaqu.
lamma yalhaqu bihim. Kenapa? Ada ustaz yang ajar Quran, dia kata kalau simpan gambar ulama dan lihat muka ustaz yang ajar, kita dapat pahala. Dia sebut pula ini seperti lihat Rasulullah. Oh, tak betul, tak ada dalil. Tengok muka ulama, tengok muka mak bapak, tengok Kaabah, semua tidak ada dalil. Kalau ada pun hadis tu lemah ataupun tersangat lemah. Tidak ada. Kalaulah Islam, saya nak beritahu kaedah, konsep dalam Islam. Kalau kita nak dapat dunia pun susah, nak dapat akhirat yang kekal abadi lagi susah. Jadi Islam tak semudah itu untuk dapat nikmat dalam Islam, tak semudah itu. Apa dah? Tengok je dah dapat pahala. Tak. Bukan semudah itu. Kalau tengok dapat pahala, Nabi tak perlu berjihad, Nabi tak perlu berperang, sahabat tak ada yang mati, ramai yang mati syahid. Sebab Islam tu perlu pada usaha, perlu pada pengorbanan, perlu pada keikhlasan. Kalau setakat tengok muka dapat pahala, tak, itu bukan Islam. Bukan Islam. Sama juga tengok muka mak bapak, tengok muka suami dapat pahala, tak betul. Yang dapat pahala yang wajib buat baik pada mak bapak, bukan tengok muka dia. Yang wajib dengar cakap suami, bukan tengok muka suami je. Okey? Jadi yang tengok muka guru ke ulama dapat pahala, tak betul. Jangan buang masa. Baik kamu berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Okey. Dah? Macam mana nak timbulkan detik hati nakkan hidayah? Pertama kita kena bayangkan bahawa kita ni betul-betul lemah. Kena ada rasa macam tu. Kita ni sangat-sangat lemah dan kita ni sangat banyak dosa dan banyak kejahilan. Kalau kita mati sekarang memang tak selamat. Dalam azab kubur tak selamat, titian sirat tak selamat, neraka pun tak selamat. Kena ada rasa macam tu, barulah kita betul-betul ikhlas nak mencari hidayah dan bersedia tunduk pada apa saja daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada rasa rendah diri, rasa hina, rasa lemah, rasa jahil. Kena ada. Ramai yang pergi kelas, dia rasa dia dah okey. Cuma setakat nak tambah sikit je. Itu menyebabkan antara sebab Allah tak tambah hidayah padanya. Allah tak tambah iman kepadanya. Sentiasa rasa rendah diri sebagaimana sahabat. Sahabat Nabi walaupun dijamin ahli syurga, tapi mereka tetap rasa mereka masih ada sifat munafik. Itu bila rasa rendah, rasa hina, rasa tak cukup, rasa lemah, insya-Allah mudah untuk kita dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak tahu kita ikhlas ataupun tak? Macam mana nak tahu kita ikhlas ataupun tak? Ulama bagi tanda-tanda ikhlas. Iaitu kalau kita buat ikhlas kerana Allah, susah macam mana kita akan buat. Tapi kalau kita tak ikhlas, senang kita buat, bila susah kita tak buat dah. Saya bagi contoh lah, macam kelas tadabbur ni, kita ikhlas ke tak? Tengoklah, kalau rasa lapang kita ikut, kalau rasa tak lapang kita tak ikut, itu tak ikhlas. Kalau betul kamu ikhlas kerana Allah, kamu mesti cari masa dan wajib paksa diri kamu belajar. Sebab apa? Kamu hidup mesti ada hidayah. Kalau tak ada hidayah, kamu sama dengan binatang. Jadi jadikan cari hidayah adalah satu kerja utama kita. Maka masa mesti ada. Jangan ada, ikut. Tak ada, tak ikut. Itu tak ikhlas. Ikut itu dia panggil nafsu. Nafsu dia ikut mood dia je. Nak ikut, ikut. Tak nak ikut, okey. Kadang-kadang kerja tu ada sibuk dengan urusan dunia, dah tinggal kelas. Sedangkan kelas inilah, kelas faham Al-Quran inilah yang akan menentukan kita bahagia kat dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Kenapa dalam Quran banyak kata kenapa dalam Quran banyak kata sebut timur dan barat? Okey. Ulama sebut dalam tafsir, Allah selalu sebut timur dan barat, timur dan barat, jarang sebut utara dan selatan. Antara sebabnya ialah sebab biasa manusia ni tempat yang manusia ada biasanya timur dan barat, kebiasaannya. Sebab tu Allah sebut Zulkarnain pun pergi timur dan barat, tak sebut pergi utara dan selatan. Sebab kebiasaannya manusia yang ramai ada di timur dan barat, kebiasaannya. Walaupun hakikatnya tempat lain pun ramai, tapi kebiasaannya ada timur dan barat. Yang kedua, Allah sebut dalam Quran apa yang manusia biasa sebut.
Manusia biasa sebut timur barat, timur barat. Jadi yang biasa manusia sebut itulah yang Allah sebut. Supaya apa? Supaya Quran ni selari dengan cara manusia berfikir. Wallahu alam.